Al-Qissatu Tasi'atu wal Arba'un, kisah yang ke-49, Qissatul Aswad Al-Afham alladhi yahdimul Ka'bah. Kisah seorang laki-laki yang hitam, hitam, kaki bengkok pula, meruntuhkan Ka'bah. Ini berlaku akhir zaman dah ni. Lepas pada turun Nabi Isa dah. Nabi Isa dah turun, Dajjal dah keluar, Ya'juj wa Ma'juj sudah mati, tinggal lagi kumpulan-kumpulan ini. Bila setelah Nabi Isa datang selama 40 tahun memerintah, semua dunia ini sudah beriman, aman damai, tak ada lagi kelahi-kelahi, tidak ada budak-budak bermain berkawan dengan hayawan liar kan. Kalau dia nak pergi sekolah dia pakai naik singa, tak naik basikal, relax je dia. Ular duk tidur sekali dengan ayam, tak ada masalah. Tetapi selepas daripada Nabi Isa wafat, maka dunia kembali semula untuk menghampiri destinasinya. Maka ketika itu besarlah kerusakan pada dunia ini. Al-Quran telah diangkat, wala yuqalu fil ardi, tak ada lagi orang boleh mengucap Allah di atas muka bumi. Apa lagi nak mengucap, nak baca Quran? Quran sudah diangkat, orang nak kata Allah pun tak reti. Dan segala tempat-tempat suci Islam telah dicabut kehormatannya. Kaabah diruntuhkan oleh Zusuwaiqataini, orang yang punya kaki kecil bengkok. Orang kata kaki peka kecil, iaitulah orang Habsyah, orang Ethiopia. Dia panggil orang Ethiopia. Dalam bab ini ada 3 hadis. Hadis yang pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ka'anni bihi aswada afhaja yaqla'uha hajaran hajaran. Tengok terjemahan hadis nombor 1. Seakan-akan aku melihat lelaki berkulit hitam, berkaki bengkok, orang Kelantan kata kaki peka, meruntuhkan Kaabah batu demi batu. Mana dia putus Kaabah ni satu-satu batu cabut. Hadis yang kedua, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribul Ka'bata Zusuwaiqataini minal Habasyah. Ini jelas Nabi tunjuk orang ni mari mana. Daripada Abu Hurairah katanya, Kaabah diruntuhkan oleh orang yang punya 2 betis yang kecil. Orang Ethiopia ni dia kurus melidi, betis dia kecil ya, kurus dia. Kalau mangi lagi kuat tepung mungkin terbalik dia. Tetapi di akhir zaman dia jadi orang jahat, orang yang meruntuhkan Kaabah dari Habasyah, Ethiopia. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Zusuwaiqataini minal Habasyati yukharribu baitallahi azza wa jalla. Orang yang mempunyai 2 betis yang kecil dari Habasyah meruntuhkan Kaabah. Hadis ini, hadis yang pertama itu daripada Ibnu Abbas, diriwayat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya fi Kitabil Hajj. Hadis yang kedua juga dari dalam Bukhari daripada Abu Hurairah, wa rawahu Muslim fil fitan. Hadis yang ketiga riwayatun inda Muslim. Baiklah, kita pergi kepada syarah hadis, penjelasan hadis ini. Waktu dulu sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Abrahah telah cuba nak meruntuhkan Kaabah. Bila mari Allah Ta'ala hantar mari, arsala alaihim tayran ababil, burung ababil, lontar dengan batu kecil besar kacang ya. Mereka mati jadi seperti daun kayu yang dimakan ulat. Masa tu Nabi kita belum lahir lagi. Lepas pada tu Nabi kita lahir, maka terkenalah kelahiran Nabi dengan nama tahun gajah. Mari Dajjal
kepung Mekah. Dia tak boleh masuk kerana dijaga oleh malaikat di sekelilingnya, seperti dalam hadis yang terlepas. Tapi kenapa cerita ni, cerita Habasyah yang kaki kecil, kaki peka ni, kaki belok ni, boleh meruntuhkan Kaabah hajaran-hajaran. Mana satu batu dicongkel, cabut habis. Nabi SAW sifatkan mereka dengan sifat yang jelas, warnanya hitam, kakinya bengkok, betihnya kecil, dikenali dengan nama Zuswaiqataini, maknanya lelaki berbetis kecil. Betis halus. Nabi kita salah sebut dalam hadis ini, gambaran mereka menutup Kaabah macam kita nampak depan mata kita, masya-Allah. Dia kata yukharribul Kaabah, Kaabah ini akan diruntuh oleh Zuswaiqataini minal Habasyah, dan dia telah mengambil semua harta-harta kepunyaan Kaabah. Dalam Kaabah tu, bawah dia tu ada harta yang banyak. Nabi kita SAW pernah beritahu, kan, dia kata kalau tidak aku bimbang orang Mekah ni mengamuk, aku ambil lah. Buat apa harta duk simpan bawah Kaabah tu, rugi. Baik kita ambil infak, buat benda lain, buat pembangunan. Dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, Umar cuba juga nak ambil. Umar kata buat apa pembaziran, tapi orang kata jangan Umar. Nabi pun tak ambil, Abu Bakar pun tak ambil. Mu nak ambil, Umar biarkan. Jadi si Habasyah dia tahu, dia runtuh Kaabah, dia ambil ni harta ni. Dan dia koyokkan kiswah, kelambu Kaabah dikoyok. Kata Nabi, wala ka'anni anzur ilai, seolah-olah aku nampak depan mata aku sekarang ni Usaila'an, orang yang kaki kecil, kaki betihnya kecil, kakinya bengkok, kepalanya botok, warna hitam, duduk pegang tungkul, pukul, meruntuhkan Kaabah. Allahu Akbar. Ini dahlah uduh orangnya perangai pula masalah, kan? Daripada Abdullah bin Amru, sabda Nabi SAW, utrukul Habasyah ma tarakukum. Nabi kata biarkanlah Habasyah selama dia tak kacau kamu. Fa inna la yastakan zakawi illa Zuswaiqataini, kanz, harta simpanan Kaabah ini akan diambil oleh Zuswaiqataini yang betis kecil ni, mari di akhir zaman. Allahu Akbar. Maka timbullah tadi, kan Allah Ta'ala sebut, wa man yurid fi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Allah kata siapa dia nak buat jahat di Mekah ni, kami akan timpa ke atasnya azab yang dahsyat. Ni boleh runtuh Kaabah, curi harta. Kenapa? Maka kata di para ulama, ini sudah berlaku di akhir zaman. Tidak ada lagi di atas muka bumi ni orang boleh menyebut nama Allah. Allah tak ada. Ini ada setengah orang dia ambil hadis ni lah, buat dalil kepada zikir Allah. Kita kata masa tu masa orang tak erti dah nak mengucap la ilaha illallah. Kita hak pandai lagi ni la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar ni, tak usah lah duduk ambil dalil macam tu, kan. Allahu akbar. Dalam hadis Muslim, Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tak ada orang boleh kata Allah Allah di atas muka bumi ni. Karena itu kata riwayat Sa'id bin Sam'an, la ya'murul bait, lepas pada diruntuh tu Kaabah tidak dibina semula, akan berlakunya kiamat. Dalam hadis Bukhari kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta la yahujjul bait, sehingga orang tak pergi lagi buat haji ke Baitullah. Ni tahun ni 1441 ni PKP mari haji tak ada. Kita ya tak pergi hajinya. Orang di Mekah ni buat haji. Kerajaan Saudi mengatakan mereka akan benarkan 10,000 orang pergi haji. Tapi masa ni tak ada orang nak pergi dah. Tak ada orang Islam. Wa hadza kulluhu, tanda bila berlaku peristiwa ini, kata Syekh Umar, wa hadza kullu yakunu ba'da mautil Masih Isa bimuddatin minaz zaman. Peristiwa ini berlaku setelah kewafatan Nabi Isa beberapa ketika. Maknanya akhir lah tu, akhir benar. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita beri cerita annal baita, Kaabah, Baitullah ni ada lagi orang pergi haji, ada lagi orang pergi umrah ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj.
Mana boleh pergi lagi. Tapi lepas pada tu baru tak ada orang pergi haji, barulah Zuswaiqataini boleh meruntuhkan Kaabah. Boleh meruntuhkan Kaabah. Baik, tengok dalam buku, dalam kitab Intisari dan Pengajaran Hadis. Intisari dan Pengajaran Hadis, apa cerita dia? Yang pertama, antara kejadian akhir zaman ialah keruntuhan Kaabah. Kaabah diruntuhkan ketika manusia telah rosak, Al-Quran telah diangkat, lalu Kaabah diruntuhkan orang yang berkaki bengkok, kulitnya hitam, betisnya kecil, dan mengeluarkan khazanah, harta Kaabah diambil. Yang kedua, orang-orang Habasyah, Ethiopia akan mempunyai kekuatan pada akhir zaman. Lalu ni lemah, akhir zaman nanti dia kuat balik. Sebagaimana dulu mereka telah cuba nak meruntuhkan Kaabah dengan tentera Abrahah. Hebat tu. Mari daripada Habasyah, bawa gajah mari nak serang Mekah. Bukan main-main. Lepas tu sekarang ni lemah, lepas ni dia akan balik. Bala tentera mereka akan sampai ke Hijaz dan Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, di dalam Kaabah ada khazanah yang tersimpan di dalamnya. Tersimpan dalam Kaabah ini. Ini dikenali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengeluarkannya untuk dinafkahkan pada jalan Allah kerana Quraisy baru saja meninggalkan zaman jahiliyah. Nabi kata, aku bimbang. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la anfaqtu kanzal Ka'bah fi sabilillah. Nabi kata, biasanya cerita ni dengan Aisyah, dia kata sekiranya kaum bukan baru keluar dari zaman kekufuran jahiliyah, baru jadi mu'alaf, nascaya aku akan menafkahkan khazanah Kaabah di jalan Allah. Mana ambil harta Kaabah yang banyak itu. Itu cerita. Sayyidina Umar bin Khattab pernah hendak mengeluarkan dan membahagikannya. Beliau berkata, laqad hamamtu, sesungguhnya aku telah berhasrat untuk tidak membiarkan orang yang berkulit kuning dan berkulit putih, melainkan aku akan beri bahagian kepadanya. Maknanya Umar kata, aku ambil harta banyak nak aku akan bagi semua orang, tak kira Arab ke orang tidak Arab. Lalu Talhah bin Utsman dari Bani Abduddar, biasanya Talhah bin Utsman ini dia panggil pokok Bani Syaibah ni, penjaga Kaabah. Jadi Bani Syaibah ni daripada zaman Nabi dulu sampai hari ni keturunan mereka yang pegang kunci Kaabah. Dia kata, ya Umar, sesungguhnya dua orang sahabatmu, iaitulah Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar tidak melakukannya. Kedua-duanya adalah orang yang aku ikuti. Kata Sayyidina Umar, tak apalah, Nabi tak buat, Sayyidina Abu Bakar tak buat, aku pun ikut. Nabi, Sayyidina Umar tak jadi nak ambil harta Kaabah itu, biarlah tersimpan di situ menjadi khazanah yang akan diambil oleh Zuswaiqataini di akhir zaman. Yang keempat, sifat orang yang berkaki bengkok, Raja Habasyah yang berkepala botak, ia akan meruntuhkan Kaabah pada akhir zaman. Itu habislah kisah yang ke-49.